Assalamualaikum. Hari ini Isnin 5 Jun 2023. Anda bersama saya Nur Syuhada Zulkifli. Selamat pagi kepada semua penonton-penonton setia wanita hari ini. Happy Monday, selamat hari Isnin. Harapnya semua ceria-ceria belaka sebab kita nak sebarkan kebaikan hari ini dengan banyak segmen yang menarik. Bukan apa, ibu-ibu ni dah boleh tarik nafas lega. Sebab apa? Sebab hari ini cuti sekolah sudah pun berakhir. Jadi ibu-ibu ni boleh luangkan masa sedikit bersama kita pada pagi ni. Jadi cuti baru-baru ni mungkin ramai di kalangan ibu bapa yang telah menyusun pelbagai aktiviti untuk anak-anak. Dan ada juga ibu bapa yang sedang menyusun majlis pernikahan anak. Jadi selari dengan satu topik kita yang agak menarik untuk dibincangkan pada hari ini, iaitu baik buruk nikah bawah umur. Seperti biasa kita buka panggilan untuk anda semua pada iaitu 0397622222. Jadi bersama kita pada pagi ini ialah seorang peguam syar'i yang kita import jauh dari Kelantan, iaitu Puan Maisara. Ya, Puan Maisara, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar Syuhada? Baik, Alhamdulillah. Sibuk Puan? Banyak kes ke sekarang? Itulah musim-musim tengah-tengah tahun ni kan. Macam-macam lah. Baik. So juga seorang lagi bersama kita tak kurang hebatnya, iaitu Puan Nik Zainab Puan Abdullah, juga satu-satunya seorang hakim Mahkamah Syariah Kota Baru, Kelantan. Ya, apa khabar Puan Nik Zainab? Alhamdulillah, khabar baik Puan Syahada. Okey, baik. So baik, kita terus kepada Puan Maisarah ya. Puan Maisarah, apa sebenarnya yang dimaksudkan pernikahan bawah umur ni? Segi undang-undang dan dari segi Puan sendiri. Okey, terima kasih. Pertamanya terima kasih kepada wanita hari ini. Terima kasih kepada Syuhada atas jemputan. Saya berbesar hati sangat untuk menerima jemputan ini. Sebab apa? Sebab untuk pengetahuan semua, mengikut statistik Mahkamah Syariah, negeri yang paling banyak nikah bawah umur adalah negeri Kelantan. Jadi benda ni sangat memberi impak yang besar lah kepada saya yang beramal sebagai peguam syar'i di negeri Kelantan ni. Okey, kita terus kepada soalan. Apa yang dimaksudkan sebagai nikah bawah umur mengikut perspektif undang-undang? Okey, mengikut perspektif undang-undang, nikah yang berlaku di bawah umur minima yang ditetapkan oleh peruntukan undang-undang. Jadi kita kena tengok peruntukan undang-undang kata umur berapa tahun boleh kahwin ni. Yang pertama kita tengok Akta Kanak-Kanak 2001. Mendefinisikan kanak-kanak adalah mereka yang berada di bawah umur 18 tahun. Kalau mengikut Akta memperbaharui undang-undang pernikahan dan perceraian, umur minima bagi lelaki untuk berkahwin adalah 18 tahun, bagi perempuan adalah 16 tahun. Begitu juga bagi orang Islam, enakmen undang-undang keluarga Islam di semua negeri kecuali negeri Selangor yang baru sahaja pindah peruntukan undang-undang dia, meletakkan umur minima bagi lelaki untuk berkahwin adalah 18 tahun, bagi perempuan juga adalah 16 tahun. Kecuali Selangor. Selangor ni dia special sikit, dia advance sikit. Dia ada upkan umur minima perempuan untuk berkahwin adalah 18 tahun juga. Jadi basically kalau kita lihat kepada peruntukan-peruntukan undang-undang ini, maka kita dapat simpulkan berkahwin di bawah umur itu apabila perkahwinan itu berlaku antara lelaki dan perempuan, yang mana lelaki berada di bawah umur 18 tahun dan perempuan berada di bawah umur 16 tahun. Tapi persoalannya, adakah mereka yang berada di bawah umur 18 tahun dan 16 tahun ni tak boleh kahwin? Bukan tak boleh kahwin. Undang-undang kita tambah sikit prosedur lah. Umur tak sampai lagi nak kahwin juga boleh. Tapi kena dapatkan kebenaran daripada Mahkamah Syariah bagi orang Islam dan mendapatkan kebenaran daripada Ketua Menteri bagi orang bukan Islam. Jadi maksudnya, kalau kata umur baru 15 tahun nak kahwin, boleh nak kahwin, tapi kena minta lah. Kalau orang yang dah cukup umur, dah sampai 18 tahun, 16 tahun, nak kahwin terus ke pejabat agama. Tapi mereka yang belum capai umur ini, kena minta daripada mahkamah. Special sikit lah. Cuma untuk record lah pengalaman saya sendiri, jumpa kes yang paling muda lah.
yang buat permohonan kahwin ni, bapa dia tolong buatkan permohonan perkahwinan bagi pihak dia, umur 12 tahun perempuan. Maksudnya apa? Di mahkamah syariah, kita tak ada bawah daripada 16 tahun, bawah daripada 18 tahun ni, kita tak ada satu umur yang bawah lagi. Maksudnya umur 10 tahun boleh. Minta lah dulu. Maksudnya kalau mahkamah benarkan, silakan kahwin. Yang penting minta dengan mahkamah. Itulah apa yang dimaksudkan sebagai bernikah bawah umur. Okey, terima kasih Puan Maisara. Jadi soalan seterusnya kepada Puan Nik ya. Pasti dia sebagai hakim, saya yakin Puan sendiri ya boleh melihat sendiri banyak permohonan nikah bawah umur di Kelantan ya. So apakah biasanya Puan faktor yang mendorong pernikahan bawah umur ni? Banyaknya datang dari kehendak mak ayah ataupun kemahuan anak-anak itu sendiri. Silakan Puan. Terima kasih Puan Syuhada atas soalan yang memang agak menarik lah bagi kita untuk pengetahuan kita. Faktor yang mendorong perkahwinan bawah umur ni. Kenapa? Okey. Pertama kita tengok dulu kepada faktor kehendak anak-anak ke kehendak ayah. Okey. Pertama tengok kepada kebanyakan kes yang hadir depan saya, sekiranya kita boleh nilai lah ni adalah kehendak ayah ke kehendak anak. Okey. Kenapa? Kerana berkaitan dengan masalah kewangan sesuatu keluarga. Mungkin ekonomi yang tidak menentu, yang agak miskin keluarga tersebut menyebabkan keluarga tersebut terpaksa mengahwinkan anak, terpaksa minta kebenaran mahkamah untuk mengahwinkan anak perempuan tersebut yang mana bawah umur itu dengan seorang lelaki yang sama ada sama umur ataupun yang lebih berusia dengan daripada anak tersebut, anak perempuan tersebut. Okey, kenapa? Supaya untuk menumpang. Kita biasanya kebanyakan keluarga macam ni akan cari lelaki yang lebih berada supaya dapat menumpang hidup lah, menumpang hidup sedikit kekayaan. Begitulah nak kata kebanyakannya lah. Okey, dan juga saya boleh katakan juga ada kehendak anak. Kenapa? Kerana ada di hadapan saya juga hadir. Kalau ikutkan prosedur mahkamah, kebenaran untuk permohonan kebenaran nikah bawah umur ni melalui wali, melalui ibu ayah lah. Okey, adilnya ibu ayah bersama dengan anak yang nak dikahwini tu. Okey, dalam masa tu saya akan tanya ayah, ni siapa yang nak kahwin, siapa sebenarnya nak kahwin ni? Anak ke ayah yang membenarkan? Jawapan ayah secara direktnya kata sebenarnya anak saya yang nak kahwin. Jadi saya memenuhi undang-undang hadir ke mahkamah untuk minta kebenaran daripada mahkamah, dan saya sebenarnya sejujurnya saya kagum dengan keluarga begini. Kenapa mak ayah ni sanggup untuk hadir ke mahkamah untuk membuat permohonan kebenaran mahkamah. Bahkan untuk pengetahuan semua, banyak je kes-kes yang kita tengok. Contohnya ada satu kes di Kuala Krai, tak silap saya beberapa tahun yang lepas, ada satu perkahwinan tanpa kebenaran mahkamah di mana ayah mengahwinkan dengan seorang lelaki, mengahwinkan anak perempuannya, kanak-kanak ni umur 9 tahun, dengan seorang lelaki. Dengan seorang lelaki yang bakal suami lah. Nak katanya bahawa mereka membuat satu perkahwinan tanpa kebenaran mahkamah melibatkan anak di bawah umur. Begitulah. Okey, dan faktor kebanyakan kes yang saya katakan banyaknya datang, kalau persoalannya banyaknya datang dari kehendak ayah atau kehendak anak, saya boleh katakan bahawa lebih banyak daripada kehendak anak nak kahwin. Satu, okey, dari kewangan. Satu lagi faktornya adalah daripada sosial, masalah sosial. Yang mana sekarang agak tinggi masalah sosialnya, di mana anak-anak ni berkawan dengan telah macam ni, pergaulan bebas. Berjumpa dengan kawan luar, sama ada sekolah ataupun kawan-kawan di luar, sehingga menyebabkan anak-anak di pergaulan bebas sampai melakukan zina dan hamil anak luar nikah. Secara automatik bagi melindungi anak dalam kandungan tu, mereka hadir ke mahkamah untuk membuat permohonan kebenaran perkahwinan. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Puan Nik Zainab atas jawapan yang cukup menarik ya. Banyak kes-kes rupanya di mahkamah syariah yang kita tak tahu. Jadi terima kasih kepada Puan Nik dan Puan Maisara. Baik para penonton, bersama kita pada hari ini di talian ialah Puan Dahlia
yang kami difahamkan Puan Dahlia ini adalah seorang ibu yang mana anaknya bakal mendirikan rumah tangga pada bulan depan dan menariknya anak ini baru berusia 16 tahun. Assalamualaikum Puan Dahlia. Ada ke persambungan Waalaikumsalam. Ya ada. sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama kami dengan wanita hari ini. Baik Puan, kita terus kepada soalan ya. Apa agaknya yang membuatkan Puan membenarkan nama anak ni Atira ya? Cik Atira. Cik Atira Ya, ni Atira. berkahwin pada usia yang begitu muda. Silakan Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebagai seorang ibu kepada anak yang berumur 16 tahun ni, berat juga hati saya nak membenarkan anak ni bernikahlah di usia muda kan. Sebab pengalaman pun tak ada, sebab ni anak sulung saya. Okey, anak saya ni sebenarnya baru je habis menamatkan pengajian dekat sekolah Ma'had Tafiz. Jadi bila ada lelaki yang baik, datang dengan cara yang baik, minta izin dengan kita, dengan suami saya untuk berkahwin dengan anak saya yang muda ni, saya kenal keluarga lelaki tu, kenal juga dengan peribadinya macam mana. Jadi buat saya berlapang dada bila berhadapan dengan situasi macam ni. Okay. Bila berbincang dengan suami pun, suami saya sendiri pun nampaknya positif, sangat positif untuk beri keizinan anak ni untuk berkahwin di usia muda. Saya pun tak naklah dia berkawan lama-lama dengan dengan lelaki kan zaman ni kan, anak-anak kita berkawan-kawan lama sebab kita tak tahu apa yang akan terjadi masa hadapan dia. Jadi saya pula sebagai ibu yang membesarkan anak ni tahu macam mana sikap dan akhlak anak ni. Dia buat kita yakin bila dia tu nak bina rumah tangga. Sebab saya tahu dekat rumah macam mana didikan kita beri sejak kecil tu, pandai bawa diri. Okey, walaupun tak ada pengalaman tu, saya mula-mula tu saya pergi ke pejabat agama lah untuk nak daftarkan perkahwinan anak ni. Lalu proses prosedur apa semua tu, saya baru tahu yang ada had umur untuk berkahwin ni rupanya. Dekat Selangor ni, bawah 18 tahun tu dia kena minta kebenaran. Jadi pejabat agama ni dia arahkan saya untuk pergi ke mahkamah untuk minta kebenaran bernikah. Maka saya pun pergi ke mahkamah syariah untuk memohon kebenaran. Alhamdulillah mahkamah benarkan bila saya tunjuk sebab-sebab yang munasabah. Saya ingatkan prosedur itu susah tapi rupanya mudah je sebab hakim pun tengoklah kan sama ada anak tu bersetuju ataupun tak nak berkahwin. Jadi mahkamah terus benarkanlah anak saya bernikah. Alhamdulillah. Puan Dahlia, pernah tak agak-agaknya Puan disindir ke atau ditegur orang lain sebab mengahwinkan anak pada usia muda? Atau mungkin Puan sendiri pernah terlintas rasa kecewa ke dengan keputusan besar ni? Yalah saya hampir pasti bukan keputusan yang mudah bagi Puan seorang ibu. Betul? Betul. Sebab saya pun macam tak sangka kan anak yang kita besarkan anak kita ni dengan harapan dia belajar. Yelah mak-mak zaman sekarang ni kan nak anak berjaya dululah kata dia macam tu. Tapi bila kita fikir-fikir balik, kita pun tahu dia berkawan dengan lelaki tu pun dah lama. Jadi macam tak nak bagi masa lama mana lagi mereka berkawan. Jadi saya cuba berlapang dada. Faham. Macam tu. Terima kasih banyak-banyak Puan Dahlia atas perkongsian. Dan bersama baik. Terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga di talian adalah anak kepada Puan Dahlia, Cik Atira sendiri yang berusia 16 tahun dan bakal bernikah tak lama lagi. Hello, Assalamualaikum Cik Atira. Waalaikumsalam. Cik Atira, baik. Apa perasaan nak berumah tangga tak lama lagi ni? Perasaan sejujurnya saya rasa teruja lah nak kahwin ni, tapi sejujurnya ada jugalah rasa takut sebab dalam kalangan kawan-kawan saya yang pertama yang akan mendirikan rumah tangga, tapi insyaAllah lah saya yakin baik-baik je. Okey, baik Pak Cik Atira. Boleh saya tanya apa agaknya persediaan yang Cik Atira buat sendiri sebelum memasukkan rumah tangga? Persediaannya, saya ada hadiri kursus praperkahwinan dan daripada kursus tu saya rasa saya belajar yang saya perlu buat persediaan daripada 3 perkara, iaitu
Itu iman, ilmu dan mental. Kalau dari segi iman, saya sedar bahawa iman tu penting kalau kita nak wujudkan perkahwinan yang harmoni. Jadi saya rasa saya perlu mula dengan perbaiki solat saya, sebab solat kan tiang agama. Jadi saya rasa elok saya mula daripada situ. Kalau dari segi ilmu pula, bagi saya ilmu ni kan luas. Jadi macam-macam ilmu saya perlu dapatkan untuk mendirikan perkahwinan. Jadi antara salah satu ilmu yang saya persiapkan diri saya adalah saya belajar memasak dengan ibu saya sendiri. Dalam masa yang sama, kalau dari segi mental pula, ibu saya selalu nasihatkan saya bahawa perkahwinan ni taklah semudah yang disangka. Jadi saya perlu siapkan diri saya dari segi mental. Saya perlu ada mental yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Dan tak mudah menyerah lah kalau ada ujian nanti bila dah berkahwin. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Atira atas perkongsian. Jadi kita kembali kepada studio. Okey, kalau mendengarkan jawapan dari segi penjelasan yang agak mengatakan 16 tahun tak mampu nak bagi jawapan macam tu, ya. Apa orang kata macam dari isu. Jadi komen netizen di Facebook, ya, yang menarik perhatian saya, komen dari Puan Dah Ali. Apa kata dia? Dia kata patutnya mak mempersiapkan anak pada usia muda ni dengan tuntutan ini. Bukan dan ini anak-anak sebelum ada orang bertanya. Bukan main-main. Jadi Puan Maisara, kalau tadi dari undang-undang bagaimana nikah bawah umur dari segi hukum syarak, boleh ke tak tanya ataupun sesuai ke dalam syarak? Ialah orang mungkin biasa dengan tangga ni kan, budak sekarang mungkin tidak. Apa pandangan Puan? Silakan. Saya ke? Okey. Soalan, terima kasih pada soalan. Okey, merujuk kepada soalan apakah pandangan hukum syarak tentang berkahwin di bawah umur ni kan. Saya ringkaskanlah. Ulama-ulama ni dia ada dua pendapat utama dalam membahaskan isu berkahwin bawah umur ni. Satu golongan fuqaha ni dia bersetuju ataupun dia menerima perkahwinan bawah umur ni, dan satu golongan fuqaha lagi tidak menerima perkahwinan bawah umur ni. Bagi golongan yang pertama yang menerima perkahwinan bawah umur ni, mereka bersandarkan kepada dua dalil. Yang pertama, memang tiada satu ketetapan pun dalam hukum syarak ni bahawa perkahwinan tu mesti berlaku pada umur sekian-sekian. Kalau kita tengok sekalipun, penetapan umur baligh sekalipun, ulama tidak sependapat. Jadi, begitu juga dengan penetapan umur untuk berkahwin. Tiada satu ketetapan yang jelas. Maksudnya lelaki kena 17 tahun, perempuan kena 16 tahun, tak ada. Dia tak ada dalam hukum syarak macam tu. Dan dalil yang kedua bagi golongan yang fuqaha yang bersetuju dengan perkahwinan bawah umur ini adalah sebab Allah sebut dalam Quran, wa ankihul ayama minkum. Berkahwinlah dalam kalangan yang bujang di antara kamu ni. Maksudnya orang bujang kahwinlah, tak kisah umur berapa pun. Jadi bersandarkan dalil-dalil ini, fuqaha ini bersetuju dengan perkahwinan di bawah umur. Bagi golongan fuqaha yang kedua yang tidak menerima perkahwinan bawah umur ini, bersandar kepada dua dalil juga. Dalil yang pertama, kalau kita melihat kepada kisah Aisyah, ramai yang berkahwin muda-muda ni disandarkan kisah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana fuqaha mengatakan kisah Aisyah dengan Rasulullah ini adalah keistimewaan kepada Rasulullah sahaja. Dia bukanlah untuk diaplikasi kepada semua orang awam macam kita ni lah. Dan hujah yang kedua adalah perkahwinan itu adalah tanggungjawab. Kanak-kanak ni dia tak bersedia lagi nak memikul tanggungjawab, bahkan dia memerlukan penjagaan. Maka mereka sebenarnya tak sesuai lagi untuk berkahwin. Jadi kalau kita tengok pro and cons kan, fuqaha sendiri tidak sependapat dalam isu perkahwinan bawah umur ni. Apatah lagi kita orang awam kan, kita nak kata perkahwinan bawah umur ni bagus ke tak bagus ni rasanya kurang layak lah. Cuma dari perbahasan ulama ni, saya setuju untuk mengatakan perkahwinan bawah umur ni
sesuai ataupun tidak pada zaman sekarang ni bukan pada umurnya. Tapi kepada sejauh mana individu itu bersedia dan mampu untuk menanggung tanggungjawab perkahwinan itu. Kita tak boleh nak kata zaman dulu ramai je kahwin muda, ramai je kahwin bawah umur, zaman sekarang kenapa tak ada? Sebab dia sangat terikat kepada gaya hidup kita. Orang zaman dulu dia dibesarkan dengan penuh tanggungjawab, daripada kecil dah dipersiapkan dengan ilmu rumah tangga. Tapi zaman kita sekarang ni, anak-anak kita ni, kita sibukkan dengan pendidikan lain yang bukan pendidikan rumah tangga. Sebab itulah di zaman sekarang ini bukan tak boleh berkahwin bawah umur, tapi yang mampu dan bersedia itu kurang berbanding dengan zaman dulu. Zaman dulu kehidupan dia orang tentang survival, itu yang akan menyebabkan mereka survive dengan kehidupan rumah tangga. Tapi zaman sekarang ni saya rasa anak-anak kita ni tak bersedia, belum bersedia. Tapi kalau bersedia tak ada masalah, kan? Silakan. Betul, jawapan yang baik Puan Maisarah. Jadi Puan Nik, sebagai kesimpulan kita dah habis kepada penghujung dah ni. Apakah pandangan peribadi Puan tentang nikah bawah umur dan adakah ini satu digalakkan atau sesuatu yang perlu dielakkan? Silakan. 2 minit Puan. Okey, terima kasih Puan Syuhada. Okey, sebelum tu saya nak komen sikit dengan berkaitan dengan Puan Dahlia dan anaknya, bahawa saya kagum. Saya kagum dengan cara didikan Puan Dahlia mendidik anaknya Cik Atirah berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Macam mana kehidupan rumah tangga tu dan kematangan Puan Cik Atirah juga bahawa dia faham tanggungjawab. Okey, dan berkenaan dengan komen tentang pernikahan bawah umur ini digalakkan ataupun tidak, saya sependapat dengan Peguam Maisarah bahawa dia perkahwinan nikah bawah umur ini digalakkan sekiranya kalau mempunyai persediaan. Dah ada persediaan mental, fizikal dan tahu tanggungjawab. Kalau berkahwin tu apa kena buat. Apa tanggungjawab dia sebagai suami ke, sebagai isteri ke. Okey, di samping tu juga keluarga kena memahamilah. Keluarga juga kena memahami dan menyokong anak-anak ni, kanak-kanak ni bawah umur ni sekiranya nak berkahwin. Okey, dan juga dan pandangan peribadi saya sekiranya kalau untuk mengelakkanlah daripada masalah, sebab di hadapan saya ni kalau boleh dikatakan banyak kes perceraian di usia muda. Kenapa? Hasilnya daripada pernikahan di usia muda lah. Di usia muda di mana kebanyakannya perkahwinan di bawah umur. Kerana isu kematangan lah. Isu kematangan, isu pendidikan. Okey. Jadi boleh dielakkan supaya sekiranya untuk dari segi isu hak asasi anak-anak tu, untuk pendidikan, untuk hidup sebagai seorang kanak-kanak yang sempurna. Tapi sekiranya kalau bersedia, saya setuju untuk diteruskan. Okey, itu saja komen saya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua panel kita. Terima kasih kepada Puan Nik Zainab, terima kasih Puan Maisarah jauh-jauh datang bersama kita pada pagi ini. Dan terima kasih kepada Puan Dahlia dan Cik Atirah sebentar tadi atas perkongsian yang menarik. Dan untuk para penonton, sekian saja segmen kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada akad sesi akan datang dengan segmen ataupun tajuk-tajuk yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye. Warahmatullahi.